sebut sedikit apa sebenarnya yang akan kita bincangkan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya amat berbesar hati kerana pada hari ini di sebelah saya ada dua tokoh yang seperti kata Fungsi tadi, tak perlu kita nak perkenalkan, tapi ada baik juga kita dengar sikit-sikitlah trivia siapakah mereka sebenarnya dan bagaimana mereka boleh berada di depan kita pada hari ini dan apa yang sebenarnya kita boleh harapkan daripada kedua-dua tokoh ini bagi mengurai apa sebenarnya topik perbincangan kita pada hari ini. Di sebelah saya perkenalkan yang bahagia Profesor Emeritus dan Sri Dr. Sri Dr. Ibrahim Abishah. Tangan sikit. Saya risau ni sebab Sri punya nama Ibrahim pendek je, tapi title ke depan tu sampai 7. Profesor Emeritus Datuk Seri Profesor Datuk Dr. Takut tersalah sebut. Nanti saya kata Sri boleh saya panggil Sri. Jadi dan yang kedua tidak perlu juga diperkenalkan lagi Tuan Haji Hamid Yahya. Apa khabar Tuan Haji? Tangan sikit. Tuan Haji nama depan mungkin tak panjang, tapi kalau tuan-tuan tengok dia punya CV, Masya Allah, CV sahaja macam buku. Dia punya belakang kan panjang cerita. Jadi sebut sikit tentang Tan Sri, anak kelahiran Melaka. Betul kan Tan Sri? Anak kelahiran Melaka, lahir pada tahun 1948, bersekolah di Melaka, mendapat pendidikan di ITM, kemudian ke Ohio State, University dan mendapat PhD di University of Maryland. Kita pun tahu beliau merupakan Head Chancellor dari UITM pada tahun 2001 sampai 2009. Ini adalah sedikit tentang Tan Sri. Memang banyak menerima berbagai anugerah dan sebagainya. Nanti kita tengok sendiri apa benda yang kejayaan dan letak belakang highlight Tan Sri kita. Tuan Haji yang hadir juga, saya tak perlulah berkenaan lagi. Kelahiran Temeloh, orang daripada Temeloh Pahang, negeri kelahiran saya tahun 63, sekolah di Pahang. Sekolah pun sebenarnya sama dengan sekolah saya, sekolah menengah sains Sultan Haji Ahmad. Belajar diploma perikanan di ITM, kemudian menyambung bidang sarjana muda di United Kingdom dan mendapat DCCA juga di United Kingdom. Jadi Tuan Haji ini seorang jurulatih tak kerja dengan firma terkuasa seperti Kelsenyan, nak bekerja di sekolah dari studi dan sebagainya, dan akhirnya membubuhkan firma Adis di Sentul. Adis apa? Memang sebuah syarikat audit yang sangat-sangat berjaya dan melahirkan ramai atau orang akauntan bertauliah tempatan. Jadi ini adalah dari segi aktivisme Haji itu pun saya rasa kita pun semua tahu beliau merupakan pengasas dan presidenisme ummah pembela dan ada lagi bersama dengan nasionalis nasionalis. Tuan dan puan-puan, sedikit latar belakang sebelum saya mulakan serahkan kepada tetamu-tetamu kita apa yang perbincangan kita pada hari ini. Saya ingin menyorot sebenarnya apa yang berlaku di Palestin. Saya rasa itu adalah sesuai dengan titik mula kepada perbincangan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku di Palestin pada hari ini, kita pernah lost count berapa puluh ribu sebenarnya para syahid dan syahidah di sana yang berjuang untuk mempertahankan kebebasan dan kemerdekaan negara masing-masing. Tapi kalau kita nak tahu 75 tahun dahulu, tidak ada mana-mana negara dalam dunia yang sanggup terima pelarian Israel. Tak ada siapa pun yang sanggup. Negara-negara Eropah tersanggup, yang sanggup terima adalah sebuah negara kecil, nama Palestin. Mereka lah yang sanggup menerima dengan tangan terbuka, memberikan peluang yang sama rasa kejerah dulu dalam seni pengalaman yang patut dibuat. Kita support, kita terima dengan hati terbuka. Tetapi 75 tahun kemudian, apa yang berlaku, mereka pula yang dilakukan. Dan mereka, warga Palestin memang tidak pernah menyerah. Walaupun sebenarnya hari ini kalau kita tengok bumi Gaza itu hampir rata, tapi tidak pernah menyerah walaupun seinci pun hingga pada hari ini. Cuma saya nak beritahu tuan-tuan, semangat tersebut sebenarnya kita dah ada. 75 tahun yang dahulu, kita punya leluhur, nenek kita semua memperjuangkan kemerdekaan. Itulah semangat yang dibawa oleh mereka. Bahkan kalau kita telusuri
bukan setakat 75 tahun dahulu, semenjak apa kata orang Portugis menawan Melaka, itulah yang telah dipertahankan daripada zaman itu sampai datang Belanda, sampai datang British dan seterusnya, sehingga kita mencapai kemerdekaan. Jadi 400 tahun dijajah, ada benda yang boleh kita banggakan. Jadi kita dulu tak boleh cuba untuk mempertahankan akidah kita dan kemerdekaan orang Melayu itu. Jadi itu adalah antara persamaan. Cuma saya lihat jika kita, ini adalah antara intisari kepada perbincangan kita pada hari ini, bila sama ada jati diri tersebut masih ada sekarang di kalangan orang Melayu khususnya ataupun Bumi Putra, ada ataupun tidak. Saya tak yakin ada. Saya tak kata orang yang dalam dewan ini, tapi saya tak yakin kalau betul berlaku pada kita sebagaimana yang berlaku di Palestin hari ini, kita dapat mempertahankan sebagaimana mereka mempertahankan tanah air itu. Jadi itu adalah sedikit sebanyak intipati atau pengenalan kepada perbincangan kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya mulakan soalan saya yang pertama ataupun round-round kita yang seterusnya, saya nak juga reflect balik apa yang telah saya katakan tadi berlaku. Ini adalah satu nukilan daripada seorang tokoh nasionalis juga yang bernama Yusof Zaki Yaakob dalam tulisan dia beliau 50 tahun dahulu ketika Malaysia menyerahkan Singapura, tanah Melayu menyerahkan Singapura kepada warga asing pada ketika itu. Dia sangat kecewa dan mengatakan bahawa kita ini sebenarnya telah terlanjur memberi korban, memberi peha yang lebih kepada bangsa asing ketika itu dan membuka pintu kerakyatan yang besar seluas-luasnya kepada mereka. Kita telah beri hak memegang jawatan-jawatan penting dalam pentadbiran negara seluas-luasnya. Kita beri hak membeli tanah, hak berdagang yang begitu bebas sehingga nasib Bumi Putra berada dalam satu hubungan yang ketat dan tidak ketara. Kita telah terberi peha tidak dalam sang-sang kemarahan. Kita menyerahkan tanah pusaka Singapura kepada pemimpin-pemimpin terlampau atau meninjau kepada kemungkinan kita bahawa 50 ataupun 100 tahun yang akan datang Singapura mungkin muncul sebagai satu kuasa yang mempunyai berpuluh-puluh batalion tentera laut, negara udara yang gagah dan handal. Jadi apa yang telah terlepas, tapi kita mengambil tauladan daripada itu agar tidak ulang lagi kesilapan yang sama. Dan saya rasa ini adalah antara perkara yang mungkin boleh kita bawa berbincang pada hari ini. Jadi tuan-tuan, saya rasa sedikit latar belakang ataupun gambaran pada perbincangan kita pada hari ini. So, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, topik kita pada hari ini ialah nasionalisme Melayu menyimbau sejarah dan mengorak langkah. Jadi ada dua bahagian dari sini. Bahagian pertama untuk kita melihat apa yang telah berlaku sebelum ini, sejarah, dan kedua bagaimana kita nak bertindak dalam keadaan di mana dikatakan orang Melayu itu berada dalam sangat-sangat tertekan dari segala berbagai sudut, dari segi ekonominya, dari segi politiknya, dari segi dari segi kemerdekaannya. Jadi semuanya itu kita berada dalam keadaan yang sangat tertekan. Kalau dulu untuk nenek kita tahu dia ada kata orang watak-watak tertentu yang kita nampak, okey, ini adalah pejuang Melayu, ini adalah pejuang nasionalis. Tetapi pada hari ini watak-watak yang ada yang kita nampak di depan kita sangat-sangat berbeza. Sangat-sangat kabur. Watak-watak dia nampak Melayu, dia warna kulitnya macam Melayu, namanya pun nampak macam nama Melayu. Tetapi mereka lah yang paling lantang untuk menentang apa sebenarnya yang diperjuangkan. Sebut pasal agenda Putra, dia lah yang paling menentang. Jadi yang bukan yang lain-lain itu duduk di belakang diam-diam saja. Dia dah ada agenda yang bercakap mengatakan bahawa ini tak boleh, itu tak boleh, kena Melayu, kena liberal, kena bebas, progresif dan sebagainya, sehingga luntur apa sebenarnya yang dikatakan jati diri Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk tidak buang masa lagi, saya ingin kita mulakan kita punya wacana pada hari ini. Saya berikan kepada kita kategori. Bahagian pertama, kita buat sesi pembentangan dahulu daripada kedua-dua panelis kita. Saya peruntukkan masa antara 10 ke 15 minit sebarang. Dan bahagian kedua nanti kita akan buka soalan. Saya mungkin akan ada 2-3
soalan, dan saya juga akan buka juga kepada tuan-tuan semua jika ingin bertanyakan soalan, dan tak semestinya bercerita tentang topik itu lagi. Apa saja yang tuan-tuan rasa ada kena-mengena dengan topik kita mengenai dengan nasionalisme, mengenai dengan patriotisme, jadi itu sebagainya boleh diutarakan terus. Nanti akan ada mikrofon yang akan diberikan jika ada soalan, dan kemudian kita ada bahagian ketiga di mana kita punya panelis boleh membuat rumusan, dan saya akan buat rumusan juga sebelum kita tutup nanti. InsyaAllah kita cuba honor kita punya masa by 4:30, insyaAllah kita boleh rumuskan, dan mungkin ada sedikit jamuan sempat kita solat asar dan sebelum kita solat. Baik, untuk round pertama ni lebih kepada mengimbau sejarah. Jadi saya diminta oleh Tan Sri supaya kalau boleh Tuan Haji Amin yang mulakan dulu. Jadi Tuan Haji ni soalan saya, bukan soalan, saya bagi senario lah sebenarnya. Jadi soalan ini diberikan kepada dua-dua. Jadi mungkin dalam perspektif yang berbeza. Yang ini datang daripada perspektif seorang aktivis masyarakat, dan Tan Sri mungkin daripada perspektif seorang akademia, seorang anggota kerajaan dan sebagainya. Jadi soalan pertama saya untuk memberikan sedikit gambaran dan takrifat tentang gerakan nasionalisme Melayu dahulu dan sekarang, dan apa masalahnya yang berlaku pada hari ini menyebabkan nilai dan jati diri Melayu itu semakin menipis dan hilang, dan apa pula kesannya jika keadaan tersebut kita biarkan. Jadi saya persilakan tadi untuk sesi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Terima kasih kepada Ustaz Musi, panelis yang hebat, Tan Sri, dan Malaysia, pimpinan NGO sekali yang ada pada kami. Tajuk hari ini sangat menarik dan sangat memujuk saya tentang konsep nasionalisme. Banyak orang menyangka bahawa nasionalisme ini adalah perasaan cinta kepada negara dan bangsa. Betul. Tapi apa yang orang tidak perasan, nasionalisme juga memberikan satu takrifan bahawa kita mesti ada momentum kebebasan, kemerdekaan dalam menentukan hal tuju kita. Apabila saya sebut kita, saya merujuk kepada orang Melayu, orang Islam dalam negara. Kalau kita sorot dari segi sejarah dengan kita kepada sebelum merdeka dan sampai hari ini, kita lihat ciri-ciri nasionalisme itu ada. Tetapi bagi saya, dia tidak membawa satu perubahan yang sepatutnya yang dilakukan bagi membangunkan jati diri bangsa, pembangunan bangsa orang Melayu itu sendiri. Tetapi apa yang berlaku hanya sekadar mengimplementasikan dalam satu kerangka yang dibuat oleh orang lain. Saya tidak nafikan bahawa ada pemimpin-pemimpin itu ada semangat nasional dalam banner institusi seperti Kawang Haji, Mara dan sebagainya. Tetapi apabila kita lihat dari segi kerangka keseluruhannya, saya istilahkan sebagai sebuah rumah di mana agensi-agensi seperti ini adalah membawa tingkap, dinding, pintu, tetapi di yang suri itu saya tidak nampak dia dibangun secara serius. Jadi sebab itu pembentukan jati diri tidak berlaku sebagaimana saya berlaku, dan akhirnya hari ini kita menghadapi masalah demi masalah. Umpama, kalau kita lihat dari segi pemdanaan ataupun pembentukan kita punya perlembagaan tersebut, saya sebenarnya tidak boleh beri istilah orang sekarang. Kenapa kita menyerahkan
kepada 5 orang yang tidak ada relevan pada negara kita. 3 orang putih, 1 orang Pakistan, 1 orang India. Saya berfikir di mana kepikiran kita. Adakah kita diasah, walaupun saya bangga ada memorandum yang dihantar oleh Majlis Raja untuk dimasukkan dalam perlembagaan, tetapi keseluruhannya yang menerapkan itu adalah itu saja. Begitu juga apabila kita nak minta kemerdekaan, kita difahamkan bukan saja untuk perang, tetapi 2 orang lagi orang lain pergi bersama minta kemerdekaan. Apa kita nak lihat? Saya melihat tidak nafikan dari aspek kita mendapat kemerdekaan, tapi satu aspek lagi, apa yang saya istilahkan sebagai wewenang, kita tidak ada. Ini bagi saya masalah yang paling penting dan punca kepada apa yang kita warisi sampai sekarang. Dan perkara itu berlaku, kita lihat hampir satu perkara pun kita buat tidak boleh kita buat secara bersendirian. Tetapi mesti kita mengambil perasaan orang lain, mengambil idea orang lain, takut orang lain marah dan sebagainya. Dalam semua aspek. Hatta dari aspek agama pun. Yang paling kita kecewa. Kita tak boleh buat apa. Sebenarnya siapa yang didiskriminasi dalam negara kita? Orang lain atau orang lain? Bagi saya orang lain. Orang lain didiskriminasi. Nah, ini mungkin orang rasa pelik sikit sama dengan orang bangsa lain didiskriminasikan. Tetapi sebenarnya negara kita tidak didiskriminasikan, dinafikan hak kita. Apa maknanya kemerdekaan? Apa nasionalisme yang saya maksudkan tadi? Bukan sangat cinta. Apa makna cinta pada bangsa? Apa makna cinta pada agama? Kalau kita tak boleh apa-apa bukan bangsa kita. Nah, hari ini kita lah. Tanah kita tak boleh buat apa. Melayu bilang ekonomi kita bukan makin naik, makin menyusut dan sebagainya. Agama kita diserang setiap hari. Ini dalam keadaan kita merdeka. Jadi saya lihat ada perbezaan antara pemimpin dahulu dan pemimpin sekarang, tetapi ada persamaan. Perbezaannya ialah dulu ni ada diwujudkan institusi-institusi yang kita nampak ada ciri-ciri nasionalisme. Inilah ada juga, hampir tidak ada. Itu perbezaan. Jadi dulu itu kuat sikitlah. Tetapi persamaannya ialah kedua-duanya dulu dan sekarang ini masih lagi bergerak dalam kerangka yang sama yang dibuat oleh orang lain. Perlembagaan kita oleh orang lain, sistem kita oleh semuanya orang lain, sistem ekonomi pada orang lain, hingga kita terpaksa ikut. Sistem pendidikan pun kita ikut pada sistem orang lain. Jadi bagi saya ini satu kajian yang perlu dibuat, pecahan minda yang perlu dibuat. Bagaimana kita nak menimbulkan semangat nasionalisme yang betul dalam kata yang sebenarnya. Bukan setakat kita apa mana kita pada bangsa kalau kita tak boleh dapat apa-apa pada bangsa kita. Apa banyak kita tengok tanah kita hilang, tak boleh apa-apa. Di atas kata bangunan KTMG kita kan itu ikonik, kita tak boleh buat apa-apa. Jadi kadang-kadang kita nampak macam bagus pemimpin lagi. Idea ini bagus, tetapi mereka juga terikat dengan kerangka yang dibuat oleh orang lain. Jadi mereka tak boleh pergi jauh. Jadi sebab itu, kita bercakap tentang jati diri, cakap tentang kekuatan bangsa. Saya rasa hampir tidak ada. Kalau betul ada, kalau betul pemimpin kita dulu sedar, lama dah kita buat perlembagaan. Lama dah kita buat permainan. Tetapi sebab dulu kita tidak nampak kerangka yang lebih besar, hari ini kita takut. Dia tak ada orang challenge perlembagaan. Jadi melihat perspektif yang lebih besar ini sangat krusial bagi saya
sebelum kita bercakap tentang jati diri bangsa, pembangunan bangsa. Ini konsep nasionalisme yang sepatutnya berada di kepala kita. Selagi kita tidak ada benda ini, kita buatlah macam mana pun, kita hanyalah macam saya kata tadi, atak botol kita dari atas, lantai botol kita dari atas, tapi akhirnya yang sendiri Allah juga. Rumah tu macam itu juga. Tak boleh nak bangun jati diri. Saya tidak yakin sama sekali jati diri kita boleh dibangunkan kalau kerangka keseluruhan ini, baik daripada perlembagaannya, undang-undang, sistem ekonomi kita, sistem pendidikan kita. Sampai bila kita nak bercakap tentang perpaduan ini? Kalau ada fundamental itu, kita tak boleh dapat. Pendidikan benda yang paling fundamental. Sampai sekarang kita tak dapat. Kita challenge kerajaan, saman kerajaan. Saya saman kerajaan sebelum menyebut. Saya pun tak tahu memang akan salah. Saya tahu lah, sebelum saya sama pun saya tahu akan salah. Sebab apa kita bergerak dalam kerangka ini? Habis itu kita spend beberapa tahun untuk perpaduan. Tapi yakinlah, saya takkan yakin benda kita tidak akan membuat perpaduan. Ada fundamental itu tidak ada. Sebab kita masih bergerak dalam kerangka orang lain. Orang lain yang menentukan masa depan kita. Siapa yang menentukan ada 7 negara kita? Bukan orang lain, bukan orang Islam. Kita hanya nampak di depan. Saya ini ya, banyak orang kata masalah kita masalah perpaduan. Saya setuju. Tapi bagi saya, kita kena view beyond that. Bukan masalah perpaduan. Sejak bila orang majoriti orang lain dalam kabinet? Semua majoriti orang kita, Perdana Menteri, orang kita. Majoriti kabinet adalah orang kita. Satu ketika zaman PM, 95% or 98% adalah orang kita. Tapi satu benda pun kita tak dapat. Baik zaman PM, apa dah lagi sekarang ini. Untuk kita membangun. Kenapa? Sifat toleransi, sifat kerangka itu kita bergerak atas kerangka orang lain. Atas sistem politik pun kita bergerak atas kerangka orang lain. Jadi sebab itu kita tak nak pergi ke mana. Jadi kita bercakap tentang apa jati diri kita. Cakap tentang apa pembangunan agama kita. Nak cakap tentang ekonomi. Saya rasa kawan-kawan yang dalam ekonomi pun dah muak bercakap pasal ekonomi. Kerana tak boleh lah. Kerana kerangka itu tidak diubah. Dari pemimpin yang lahir dulu, sekarang dan seterusnya akan sentiasa tidak ada konsep nasionalisme yang saya maksudkan tadi. Selagi tidak ada wewenang ini, kebebasan ini, selagi itulah kita tak akan dapat memanage jati diri. Dan apabila kita nampak hari ini, setelah lepas 60 tahun lebih, 70 tahun kita merdeka, kerana kita duduk dalam kerangka ini, maka apa kita dah pemimpin yang lahir hari ini adalah natijah daripada apa yang dulu sampai hari yang sekarang ini. Jadi ini bagi saya perlukan satu perbincangan bagaimana kita nak mengislah kalau benar kita serius nak membangunkan jati diri bangsa kita. Bagaimana kita melihat kerangka pembinaan negara kita ini, bukan hanya tempelan-tempelan. Ekonomi kita bercakap pasal apa polisi ekonomi. Tuhan tahu. Ya kita adalah marah, PMI, saya tak nafikan. Tetapi ke mana? Saya tidak bercakap saja. Kita cakap tentang jati diri nasionalisme ini. Kita ada pemimpin, tetapi pemimpin kita tidak berani buat apa-apa. Kerana terikat dengan orang lain. Sebutlah apa lagi sekarang ini dengan 3R. Lagi kita terikat. Tak boleh nak cakap. Jadi kita kena jati diri apa ini. Tidak ada jati diri. Jadi orang yang macam mana kita nak lahir 10 tahun, 20 tahun akan datang. Kalau hari ini pun ada dia macam ini, 10 tahun, 20 tahun akan datang, mungkin Melayu pun tidak ada. Hari itu pun dah bercakap. Ada orang sini-sini politician pun dah cakap. Dah tak ada tanah Melayu, cakap bahasa Melayu tak relevan, cakap bahasa agama pun tak relevan dah. Tinggal lima ini kita kena cakap tentang pembangunan dan sebagainya. So bagi saya ini isu yang perlu kita pahami dalam kerangka apabila kita nak membangunkan jati diri dan konsep nasionalisme yang kita bicarakan. Kalau tidak, bagi saya kita hanyalah membuat tempelan-tempelan, tidak bawa arti apa-apa pun. Bercakaplah perpaduan, bercakaplah ekonomi, kita tidak boleh buat apa-apa. Sebab apa? Kita terpaksa dengar orang lain. Orang lain batuk pun kita tak boleh apa-apa.
kerana kita ada jati diri atau istilah sekarang political will lah, political will untuk membuat sesuatu decision. Daripada barang-barang asas pada perkara yang besar-besar, soal tanah, ini bagi saya wallahu a'lam. Saya melihat bukan sekarang saja, dulu kan. Walaupun saya tidak menafikan, saya kagumlah setengah pemimpin dahulu dapat memanage Afrika dan sebagainya. Tapi bagi saya dalam konteks pembinaan jati diri, dia gagal. Dia gagal. Ini mungkin kontroversi sikit lah bagi orang yang menganggap dia sebagai idola, tapi bagi saya melihat ini perspektif apa yang berlaku hari ini, sebenarnya kerajaan atau pemimpin Melayu daripada dulu sampai sekarang masih lagi tidak keluar dari kepompong struktur orang lain, menyebabkan kita tidak boleh nak membuat hala tuju kita sendiri tanpa kita orang kata apa, mengambil kiri orang lain. Bukan masalah kita nak kompromi, tidak, tetapi kita mesti ada orang kata apa, firm, mesti ada tegas. Tapi kalau kita tidak ada ketegasan ini, kita bukan boleh mikir orang lain, boleh mikir bangsa lain, itu tidak ada masalah. Tetapi ada perkara-perkara yang kita tegaskan. Kalau kita sebagainya kita jadi seperti ini, kita dah mengeluh panas. Jadi itu bagi saya konsep nasionalisme yang saya nak bawakan pada hari ini. Mesti ada wewenang, mesti ada kebebasan. Wewenang kebebasan menentu hal tuju bangsa kita sendiri. Sekarang bagi saya tidak ada, dulu pun, bukan sekarang, dulu pun tidak membuat draft. Saya macam saya katakan tadi lah, kalau pergi jauh lagi zaman Pangko tu, perjanjian Pangko pun dah kita serah pada orang lain, bukan serah pada orang lain, serah pada gangster tinggi. Itu kesilapan pemimpin dulu untuk menjadi lead negotiator bagi kita. Pada kita ulang balik masa draft perlembagaan, bagi pada orang lain, orang lain cuma ada itu. Kita hanya setakat dengar pergi pandangan dan sebagainya, dan benda itu kita sampai hari ini. Pertama saya katakan ada orang yang meletakkan posisi-posisi tertentu sebagai ketua AG kita, sebagai macam-macam lah yang kita nak katakan. Jadi ini melambangkan bagi saya jati diri bangsa kita ini berada pada kedudukan yang sangat-sangat kritikal, dan kalau tidak dibuat sesuatu dan melihat dari perspektif yang lebih besar ini, kita tidak akan mampu nak mengubah, mengislah dan membangunkan jati diri bangsa kita. Wallahu a'lam. Okey, kemudian satu pandangan yang itu pun faham pandangan daripada seorang yang rapat dengan masyarakat yang grassroots bahawa satu structural change perlu dilakukan, barulah kita dapat menghadirkan kembali jati diri dan semangat nasionalisme. Itu pandangan seorang aktivis. Bagaimana pula dengan pandangan seorang cendekiawan? Saya persilakan Tan Sri untuk mengupas isu yang sama juga, gambaran gerakan nasionalisme Melayu dan sekarang, apa masalahnya dan bagaimana, apa pula natijah kalau kita biarkan keadaan itu. Silakan Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat saya, saudara Amin dan tuan pengusi dan tuan-tuan sekalian. Saya ingat jawapan diberi oleh sahabat saya memang dah padat lah. Saya cuma nak sambung sikit saja lagi. Ini dalam pemerhatian saya sendirilah. Saya rasa hidup lebih lama pergerakan bangsa kita dari masa ke semasa. Bahkan saya begitu tegas apabila saya menulis dalam buku, apabila saudara Amin menegaskan tentang structural change. Memang saya setuju. Sebab dalam buku saya menegaskan dengan harapan PRU 15 itu akan mewujudkan satu kerajaan yang akan mengambil kesempatan untuk riset. Ya. Saya tekankan perkataan riset banyak kali. Sebab dalam sistem dan budaya kita, pentadbiran kita, pihak kerajaan dan lain-lain, kita telah banyak terpesong. Ya. Walaupun kita tidak boleh meletakkan kesalahan kepada British ataupun colonial masters dahulu. Sebab kita telah pun merdeka, sewajarnya kita boleh membetulkan diri kita. Sebab negara-negara lain kita tengok macam South Korea. Ya, masa saya BC memang saya banyak kawan-kawan daripada negara lain, daripada Jepun, South Korea, bahkan daripada China. Sebab UiTM ada satu wing
di section 17 tu. Kita banyak profesor daripada Russia, Jerman, you just name it. Semua negara kita ada. Jadi saya selalu berbincang. Ikut kata rakan saya South Korea, kalau ikut perbandingan kemajuan, dalam satu ketika South Korea lebih backward daripada Malaysia. Kita lebih teratas dari segi pembangunan. Bahkan China pun saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Sebelum tahun 2000 saya pernah melawat China. Saya melihat China memang teruk, busuk, kotor, buruk, memang teruk. Sebab selepas tahun 2000 saya dapat melihat betapa hebatnya. So bagaimana negara dahulu boleh miskin, daripada miskin boleh jadi hebat. Mengapa kita tidak boleh? Sewajarnya kita ini lebih baik daripada Singapura. Saya mulakan dengan itu kerana pada saya lah, masalah jati diri, sayangkan bangsa ni, semua orang sayangkan bangsa. Orang Melayu jati diri memang daripada dahulu, kita lihat sejarah. Bagaimana pahlawan-pahlawan bangsa kita, tokoh-tokoh bangsa kita yang sanggup menggadaikan nyawa. Ya, bagaimana kalau kita lihat UMNO sekalipun, apabila UMNO hendak diwujudkan, bagaimana ahli-ahli UMNO sanggup berkorban, yang wanitanya jual dia punya gelang lah, macam-macam, untuk bangsa. Tetapi sekarang tidak ada lagi. Jadi kalau andaian daripada andaian bidang sosiologikal, saya ingat dulu andaian ini mungkin betul, tapi perlu saya melihat pada hari ini saya rasa tak jadi juga. Sebab andaian sosiologikal dalam mana-mana masyarakat, dalam perubahan sosial, apabila berlakunya satu natijah, satu keadaan di mana perubahan kebendaan berjalan lebih pantas daripada kebudayaan bukan kebendaan. Maksudnya pembangunan negara kita dahulu tak berapa maju, nampaknya okey. Sebelum 1990, saya rasa lebih kurang 1998, nampaknya okey, dari segi jati diri masih kuat. Pelajar-pelajar pun saya rasa di UiTM pun masih kuat, dia punya jati diri mereka. Tetapi selepas money politik, saya ingat ianya berubah. Bagaimanapun pihak kerajaan tidak membelakangkan aspek-aspek kebudayaan bukan kebendaan ini, iaitu aspek-aspek kerohanian, agama, disiplin. Semenjak kecil anak-anak kita diajar di sekolah aspek agama, aspek co-curriculum, disiplin, sayangkan bangsa ada, tetapi tidak dapat menghambat perkembangan kebendaan tadi. Saya maksudkan apabila begitu lajunya ekonomi yang begitu pesat negara kita tahun 1990s, something like that, kita gelap mata. Walaupun kita belajar agama dengan kuat, kita tahu halal haram, tapi kita gelap mata. Di mana asas perjuangan kita bukan untuk bangsa, bukan untuk negara, bukan untuk agama, tetapi untuk diri sendiri. Pernah saya bersembang dengan kawan-kawan. Dia kata, menteri ini, minta maaf, saya bukan diri, kawan-kawan bercerita. Dia jadi menteri, masuk saja ofis, bukan dia nak bincang apa yang patut kita buat kepada bangsa kita, kepada penduduk luar bandar yang miskin ini, kepada peniaga-peniaga. Tapi masuk je ofis, dia akan bincang bagaimana kita nak cari jalan, nak cari duit. Yang datang pula dia punya proksi YB. Saya nak cadang ke ni ada projek YB. YB faham-faham dah sikit. Kan? Ini kawan-kawan politik saya cerita. Bahkan kalau tuan-tuan dengar kita punya Presiden UMNO Datuk Seri Zahid sebelum PRU 15, dia warning semua tu. You jangan ikan I seorang je kena tangkap. You kan kena juga. MCA kena, masih kena, semua kena. Itu menunjukkan orang politik semua makan. Bukan saya nak mengata tidak, saya ambil quotation daripada diorang sendiri.
Bermakna apa ke kerja dia orang ni? Ya, begitu juga sahabat kita alumni UiTM, Datuk Zaid Ibrahim, dalam dia punya video saya tengok. Wow, dia kata dalam politik jangan kata menteri, ketua bahagian pun kaya. Ketua UMNO, ketua wanita, ketua pemuda, ketua bahagian belum menteri lagi. Maksudnya tuan-tuan, ini yang cakap kita tu, bangsa kita cakap. Bangsa Cina pun kita tahu dia pun rasuah juga, banyak cerita-cerita. Dia cakap pasal bangsa saya lah. Jadi maksudnya saya pun bila dengar benda macam ya Allah, saya kata nasib baik aku tak masuk politik. Kalau saya masuk politik pun saya rasuah kot. Sebab dah jadi budaya. Dan itu sebab masalahnya, ya, dalam buku saya tulis dengan terang. Konsep rasuah ini bermula daripada kepala. Kalau kepala dah rasuah, sampai ke bawah pion pun rasuah. Saya catatkan dalam buku saya, masa saya jadi BC. Saya tangkap bahkan seorang datuk yang cukup famous. 3 tahun masuk jail. My own staff, my own dean. Walaupun dia seorang very close friend of mine. Dia pergi rumah dia, bini dia masak untuk saya. Ya, masa tu kita tengah babuk karaoke menyanyi tau. So rumah dia ada karaoke set. Siap ada gitar. Kan? Very close. Tapi apabila staff buat memorandum, kita check. Involve a few million, 3 tahun masuk. Walaupun kawan baik. Dan dalam buku juga saya tulis, saya ambil tindakan 47 cases disiplin. Just coincidence. Dan Amidi pun buat 7 juga. Saya ambil tindakan ke atas 47 staff saya. Ya. Saya kata, kenapa saya berani buat? Sebab saya tak buat. Kalau saya buat, my timbalan pun buat. Nak tangkap timbalan saya, bos, engkau ambil 1 juta, aku hendak 1,5 juta je. So, timbalan nak tangkap pion dia, pun dia kata, bos, 1,000 je bos. So lama-lama saya sampai ke bawah. Jadi ini yang saya kata menyebabkan kita tidak jati diri kita. Kita punya hidup, jati diri kita, matlamat hidup, duit. Tak ada duit, go to hell with bangsa. Ini yang saya rasa kalau ini tidak kita betulkan. So, tuan-tuan, kalau tuan-tuan dalam buku ni pun, saya saja buat buku. Apa yang dibincangkan semalam ini hari, 100% in my book. Segala-galanya. Saya jelaskan, 700 pages. Kalau tuan-tuan rajin baca, ambil bab by bab lah. Nak baca semua sakit kepala. Ya. Saya rasa memang, sebab tajuk saya tersinggung dalam perjuangan. Ya, kalau tuan-tuan baca buku semenjak saya umur 20 tahun, saya dah bercakap tentang pendidikan. Saya warning Menteri Pendidikan yang baru dilantik. Nama dia Hussein On. Saya warning, it was in the papers. Saya punya quotation, utusan Malaysia pun masuk, berita harian pun masuk. Semua dokumen, dalam ni semua dokumen banyak, bukan saya temberang. So saya warning Hussein On, kamu jadi Menteri Pendidikan, Menteri Pelajaran masa tu Menteri Pelajaran, pastikan kamu menjalankan tugas secara bersungguh-sungguh tanpa penyelewengan. Pastikan dasar nasional, dasar pendidikan nasional, dasar pelajaran something like that, mesti diperbetulkan. Sebab masa tu dah mula. Ya, vernacular school, kita berbincang. Jadi nampaknya itu masa tu memang tengah kuat jati diri tau. Apatah lagi bila datangnya budaya kebendaan macam ini. Kita, walaupun semua pemimpin bangsa Melayu, ya, ketua polis Melayu, itu semua Melayu, tapi semua kita hancur. Kita tak boleh buat apa kerana kita telah dibeli. Ini masalah kalau kita tidak betulkan. Yang pertama saya kata jati diri mesti berteraskan kepada keikhlasan yang berteraskan juga kepada konsep-konsep integriti yang tinggi. Buku saya 2 bab ada on integrity. Melalui pengalaman sendiri. Ya. Saya menekankan integriti kerana pengalaman saya UiTM pun dengan integriti ini juga saya telah dapat membawa UiTM ke tahap yang cukup baik. Bahkan 2007 sampai 2009 diiktiraf sebagai universiti yang paling popular di kalangan di UPU punya laporan. Ya, yang number 1. Bahkan by 2009 pun the top 4, top 5. Ya, tetapi selepas itu jatuh kepada 29, baru-baru ni jatuh 21. Maksudnya berkaitan dengan integriti cukup penting dalam mana-mana organisasi termasuklah di negara kita pada hari ini. Tuan-tuan, dalam buku juga saya jelaskan jatuhnya Andalusia. Palestin juga saya terangkan dalam tu. Ya, saya menerangkan bahawa sekiranya kita tak berhati-hati masih leka, kita akan juga jadi Palestin
Saya bagi tempoh 10 tahun. Ya, buku ni saya tulis 2018 semasa PH baru memerintah, bukan baru. Walaupun dikeluarkan pada tahun 22 before election. Ya, cuma the second edition after election saya masukkan input Anwar dalam tu. Ada input Anwar. Bersifat positif. Ya, kerana saya mengenali beliau masa kami student. Jadi dengan harapan supaya beliau dapat membetulkan riset. Ya, riset negara kita ini. Iaitu kalau kita tengok Palestin pun sama, Andalusia jatuh, dalam buku saya dapat beli satu keping buku yang ditulis oleh orang Spanish in English. So ada gambar buku tu, dia terang mengapa Andalusia jatuh. Walaupun dia kata almost 1000 years orang Islam memerintah. Dia kata the Muslims were very brave, very learned. Those are the words. Brave, learned, intellectual, bidang architecture lah, bidang ilmu matematik. Semua orang Islam hinggakan Europe dapat keuntungan yang besar melalui cahaya yang kita bawa. Tetapi tiba-tiba hancur. Dalam buku dia mengatakan yang pertama memang perpecahan di kalangan mereka. Mereka berebut kuasa. Ya, bergaduh sama sendiri, bahkan membunuh. Yang kedua juga disebut dalam ini ada berkaitan dengan Sultan sikit. Ya, apabila mereka lari daripada Andalusia, pengikut-pengikut dia tanya mak Sultan apa nama dia. Apabila Sultan menangis, dia tengok mereka kena halau daripada Andalusia. So mak dia jawab, kenapa kita kalah? Kerana dia kata macam tidak ada semangat kesatria. The word lah, kesatria. Di kalangan kita. Jadi tuan-tuan, kalau saya nak kupas, saya rasa panjang. Sebab saya saja bawa buku ini. Kalau nak bacalah. Di belakang ada sikit saya bawa. Siapa yang nak meneliti. Semua masalah negara, semua ada dalam ni. Research saya buat, kejahatan UMNO, semua ada dalam ini. Semua ada. Ya, bagaimana saya berjuang untuk pendidikan. Ada satu bab tajuk dia, Datuk Seri saya mohon maaf. Bagaimana saya dijemput selepas PRU 13 untuk memberi pandangan kepada UMNO ya, di dalam war room. Ya, bagaimana untuk memastikan kita mengambil balik kepercayaan orang Melayu. Di mana saya katakan untuk sokongan bangsa Cina, Datuk Seri, is a bonus. Kita tak tahu 1% ke 5% ke 10%. Tapi untuk orang Melayu, it is a fixed deposit. So kena ambil hati orang Melayu. So banyaklah cerita-cerita hinggakan saya dimarah dan ditengking lah. Maksudnya itulah perjuangan. Iaitu jati diri ini tuan-tuan mesti ada keberanian. Mesti ada keikhlasan. Ya. Harapan saya bila saya kata riset lah. Kerajaan kena buat sesuatu khususnya kepada orang Melayu. Ya, saya tegas, I'm not worried about the non-Malays. Ya, masalah kita pada bangsa kita. Dulu macam-macam kita buat, kita ada BTN untuk jati diri, sekarang pun tak ada. Ya. So ingat kalau dapat dilihat balik, termasuklah mesti berbalik kepada perlembagaan. Ini penting. Itu kerajaan, kita harapkan balik kepada perlembagaan. Aspek education ke aspek ekonomi, stick to the constitution. Biasa banyak perkara-perkara dalam perlembagaan pada ini telah pun diketepikan dan tidak dihormati sebab kita telah diasak oleh parti-parti bukan Melayu yang lebih dominan. Mereka menjadi dominan, menjadi majoriti dan kita menjadi minoriti disebabkan kita berpecah. Saya rasa itu pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau boleh saya rumuskan ada dua perkara yang saya rasa saya cuba sampaikan. Yang pertama, mengisi kemerdekaan ini selepas kita mendapat kemerdekaan, bagaimana kita nak isi kemerdekaan tersebut. Kalau dulu perjuangannya nak mendapat kemerdekaan, tetapi setelah mereka, apa pula yang nak diperjuangkan oleh orang Melayu itu. Dan yang kedua, saya rasa yang penting juga untuk yang dan Seri ini sampaikan adalah kualiti kepimpinan. Jadi kita perlu ada pemimpin yang berkualiti, yang tidak semena-mena kata orang surrender kepada orang lain, kepada rasuah dan sebagainya. Dan itu juga yang sehingga hari ini kalau kita tengok, itulah antara punca kenapa rosaknya kata orang jadi di orang Melayu pada hari ini. Jadi saya, kita dah tamat pusingan pertama.
saya nak tanya satu soalan kepada lagi kita, dan selepas pertanyaan kepada Jenny, saya ada satu soalan lagi kepada Tan Sri, dan kemudian saya akan mula buka kepada tuan-tuan yang bertanyakan soalan-soalan lanjutan. Kalau tadi menyebutkan kecewaan kita tadi, kecewaan kita kepada pemimpin-pemimpin, kebanyakan pemimpin Melayu sendirilah yang kata orang sudah lemas kan, dalam kemewahan dan tidak lagi berminat untuk menjadi wakil rakyat. Jadi tanggungjawab tersebut akhirnya terpikul kepada kuasa ketiga, kepada NGO dan sebagainya lah. Jadi disebabkan itu dalam setiap kali kita ni dihujani dengan isu-isu yang panas dan sebagainya, NGO lah yang terpaksa kata orang menangani isu-isu tersebut. Jadi ada dalam satu sudut macam ada satu hikmah bahawa itulah isu-isu tersebut lah yang sebenarnya menyemarakkan rasa orang-orang Melayu untuk mempertahankan hak dan apa yang ada pada mereka. Orang apatah lagi apabila pemimpin politik ini sudah lagi tidak dapat kita harapkan. Jadi soalan saya kepada Raja ini, bagaimanakah pandangan Raja ini dalam keadaan sekarang? Adakah gerakan-gerakan kuasa ketiga NGO ini masih sustainable ataupun sudah kata orang Melayu ni biasa dah dilatih, dia rasa nak layan ataupun boleh revive lagi kata orang kuasa ketiga. Terima kasih. Saya telah cuba buat kuasa ketiga ini sejak tahun 2012. Kami berada di 15 tahun, tapi tak berjaya karena saya lihat orang Indonesia, orang baik terutama lalu terikat dengan politik, pemikiran politik. Dan kita orang Melayu ini ada satu sifat patuh pada pemimpin. Dia suka, lalu dia bila pemimpin itu ada, dia akan patuh. Walaupun negara pemimpin dia bersalah dan sebagainya, tapi tidak berani untuk melawan pemimpin. Satu aspek bagus, ketaatan. Memang ada dalam Islam tu taat ni. Allah taat pada pemimpin bagus. Jadi kalau salah peringkat masuk, salah peringkat kita pilih walaupun dia buat silap yang jelas, itu sudah keluar dari skop yang dibincangkan dalam konteks Islam. Jadi apabila semua ini dibawa dalam konteks politik, jadi kalau kita nak bawa konsep ini sangat kurang. Itu satu. Yang kedua, kerana kita tidak ada satu pemimpin daripada konsep ketiga ini yang betul-betul mari ke depan. Orang seperti Mandela, contohnya seperti Martin Luther King yang betul-betul kata-kata membawa satu suara rakyat dan sebagainya tidak ada. Tidak ada itu disebabkan oleh tekanan-tekanan di samping pemimpin parti tadi, di samping struktur kita ini yang sangat menekan mana-mana pihak yang dilihat agresif ataupun menegur para pemimpin, baik di peringkat negara maupun di peringkat parti. Misi-misi kita kena buang pada parti. Menegur pemimpin buang pada parti. Jadi ini bagi saya senario yang sangat untuk kita pecahkan dia punya pemikiran itu. Jadi kalau kita cakap tentang kuasa ketiga, mudah kita cakap, tapi saya dapat 15 tahun, saya tidak mudah berlaku di negara kita. Tidak seperti di barat, di mana NGO ini dilihat sebagai satu kuasa ketiga yang boleh menentukan dasar dan polisi kerajaan. Jadi untuk mengubah apa semua ini, bagi saya tidak ada perkara yang lain melainkan kepimpinan parti ini mesti diangkat daripada orang yang disebut aliansi tadi. Orang ada pemikiran, kalau tidak banyak pun sedikit terhadap konsep nasionalisme, konsep jati diri ini. Selagi tak ada ini, selagi tidak berlaku dalam pemikiran pemimpin kita, maka kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah kita. Dan satu ketika pernah berlaku apabila wujud Pakatan Nasional, kita lihat bagaimana PAS dan UMNO masa itu mungkin satu tahun tak masuk
sempat lagi. Dan kita lihat bagaimana kesatuan ini sebenarnya kita pelajari di rumah. Berapa keputusan, election di Melaka, di Johor dan sebagainya. Jadi Permata Mahathir penyelesaian bagi saya penyelesaian peringkat awal itu saja. Saya tidak bercakap dalam konteks nasionalisme yang kita harapkan itu berlaku berwenang itu. Tetapi kalau peringkat awal, maknanya pemimpin boleh mempunyai pemikiran sedemikian. Bagi saya itu merupakan sebagai satu penyelesaian jangka pendek yang kita boleh selesaikan. Tetapi untuk dapat ini maka parti dalam model ini parti baik UMNO, baik Parti Bersatu, baik membuat parti ini yang berteraskan pada Melayu dan sebagainya, kena ada keberanian dalam memilih dan mengangkat pemimpin yang diistilahkan sebagai pemimpin yang ada integriti dan sebagainya. Itu saja di tingkat awal ini kalau kita kata nak menyelesaikan masalah ini, itu saja. Tapi kalau itu kita menyelesaikan, kita masih angkat dan agungkan pemimpin yang kita lihat apa yang ada hari ini, kita tak boleh. Nah, kuasa ketiga saya minta maaf lah, ada kawan-kawan lupa jamin kita kena buat, kita beri suara rakyat. Bagi saya teori senang. Saya dah buat 15 tahun. Bukan sikit lah. Kita dah round satu Malaysia sekarang. Satu Malaysia. Kita ini 20 saya round satu Malaysia. Buat himpunan. Kawan letak, bukan itu letak. 20,000, 10,000. Kawan. Tapi bila cakap tentang politik dan tentang election, kita tak jadi itu. Jadi kalau pemikiran kita terlalu pasut kepada parti kita, kepada kumpulan kita, menyebabkan dia sangat sukar kalau ada suara ketiga, suara lain yang sangat sukar. Dan terbukti pun bila saya masuk, walaupun saya ini dari segi NGO ramai yang menonton saya, pulang ibu dan sebagainya, tapi bila masuk politik, dia boleh hilang. Jadi orang yang kawan tu jadi lawan, otomatik kita jadi lawan. Malah kita masuk, kita ada rasa nak perjuangkan apa yang kita perjuangkan dulu. Tetapi tak pilihan. Jadi sangat suka apa yang kita pasal itu. Teori boleh dikatakan suara rakyat dan sebagainya. Kerana kita diasah dan ditekan dengan political mindset yang begitu kata-kata taksub ataupun begitu menjadi ingrained dalam kita punya pemikiran dan jiwa kita. Jadi untuk kita buat baru sangat susah. Jadi penyelesaian saya bagi saya tidak ada pilihan melainkan tadi orang Melayu ini kena sit down dan fikir tentang nasib. Tapi selagi itu tak ada, selagi itu sekarang kita akan melakukan, kita akan betul-betul berlaku sampai bila kita jadi macam ini. Dan saya yakin saya walaupun ada yang berkata 10 tahun ini, kita sampai 10 tahun. 1 tahun pun dah macam-macam dengan hatta struktur perundangan kita pun dah basis aktif kita pun dah berubah daripada Islam pada rakyat kita bawa konsep India, konsep Kanada, kita bawa asas satu. Katanya dulu katanya jadikan satu undang satu mahkamah saja dalam simbol saja tak ada syariat. Lalu saya cakap pada kawan-kawan, hari ini dia cabar tentang konsep mahkamah syariat. Hari besok, dulu dia cabar kuasa mutlak, undang-undang mutlak. Tapi dia cabar tentang kuasa, bidang kuasa. Next dia akan cabar kewujudan mahkamah syariat. Which is betul. Sudah ada soal sedemikian. Bukan daripada orang biasa, daripada orang pemimpin sendiri. Dan ada orang yang beriman dengan itu. Jadi bagi saya ini satu senyum yang luar biasa menjadi diri kita. Jadi kat mana kita nak nilai jati diri bangsa kita. Jadi kata nasionalisme itu kat mana? Sebenarnya tidak ada. Konsep nasional itu hanya dalam teori sejarah saja, tetapi hakikatnya sudah hilang dan sebagainya. Dia sangat unik dalam Indonesia. Contoh boleh kuliah negara-negara Eropah, negara mana, Mesir, Arab. Dengan nasionalisme mereka itu kuat. Apa Indonesia? Jangan kata kita ni terasa. Kita kan pemain bola Indonesia tu kan. Semua orang ini terbelah. Tak menang juga. Tak ada apa. Jadi itu apakah ini mungkin orang kata kita betul.
Kalau Malaysia ada cakap banyak. So saya rasa itulah fungsi ya, masih the good cause kita punya problem ini. Dan kalau nak satu saya rasa tidak ada yang buat masih. Saya tahu lah kalau rakan-rakan lain beriman dengan konsep tiga, saya dah tak beriman kalau konsep tiga ini. Sebab saya dalam belas tahun bawah. Jadi kalau ada orang beriman lagi, sila tahu. Saya tak beriman. Saya akan beriman parti-parti lain ini. Tolong ada parti UMNO, PAS, satu ini. Pilih pemimpin yang betul, ada jiwa yang besar, ada semangat nasionalisme yang dimasukkan, jadi ada wewenang ini. Tapi kalau dulu amat semua orang saya sampai saya rasa kalau semua pun 36 orang menteri orang lain, saya tak yakin kita akan mampu nak buat apa. Sebab di Malaysia sistem politik kita ini is a mixture. Sebenarnya kita bukan demokrasi, kita juga adalah monarki. Sebab lagi pun ada peranan, agung ada peranan dalam sistem, dan kita oligarki. Oligarki ini apa? Dia ditentukan oleh kaya-kaya. Kita kaya-kaya yang menentukan polisi kita. Jadi sebenarnya kita ni is a mixture of monarki, demokrasi dan oligarki. Jadi sangat unik sistem kita ini. Kita tak tahulah macam mana kita nak ada satu reformis. Bukan reformis yang sekali, tapi reformis baru yang boleh bawa pada kesatuan ini dalam konteks parti politik. Allah. Terima kasih. Jadi apa kata orang kalau saya boleh rumuskan apa yang tadi cakap, kuasa ketiga tu sebelum kita dipecah-pecahkan oleh politik pada satu ketika memang kuat. Pada satu ketika memang kuat. Mungkin ada dua contoh yang saya boleh berikan sebelum saya lontarkan soalan kepada bangsa ini ketika kita menentang milenial, ketika raja-raja telah dipaksa untuk menandatangani. Kuasa ketiga itulah yang sebenarnya menghalang daripada penubuhan gagasan milenial dan menumbuhkan pula persekutuan Melayu. Itu satu. Yang kedua, ini lebih individualistik sedikit. Ketika seorang gadis daripada Belanda bernama Maria Rokok, dia besarkan oleh orang Melayu di sini, hidup sebagai seorang Melayu dan beragam Islam dan sebagainya. Ketika dia diambil semula dan ditukar semula agama daripada ketiga itu, kuasa ketiga yang menentang. Bukan menentang dari segi berharap di atas jalan raya, itu keluarkan duit dan modal tidak hantar pakar-pakar ke mahkamah dan sebagainya. Bahkan ada di kalangan orang kita ni yang syahid kerana nak mempertahankan akidah seorang gadis yang bukan orang Melayu pun. Dia orang Belanda. Saya tak boleh bayangkan kalau dalam keadaan hari ini betul-betul berlaku, kita kata datang nanti buka orang ni. Tapi pada ketika itu, kuasa itulah yang sebenarnya yang kuat. Tak ada siapa pun sebut yang memperjuangkan antara orang UMNO atau orang apa, ataupun ketika milenial itu ada parti politik tertentu. Semuanya atas suara kuasa ketiga. Yang itu yang saya rasa kita dah hilang pada hari ini. Tapi sebelum saya buka soalan, tuan-tuan yang ada soalan boleh bersedia. Sebenarnya masih ada, saya nampak tulisan-tulisan tersebut. Ini saya nak kembali kepada UiTM pada tahun 74 ketika itu. Masih digelar ITM. Ribuan pelajar pada waktu itu berharap daripada kampus Shah Alam menuju ke parlimen kerana tidak puas hati dan menuntut supaya dihantarkan ijazah mereka daripada diploma kepada ijazah penuh. Disebabkan itu 1,500 pelajar ditangkap, dimasukkan ke hospital dan dia ditahan di bawah air dan sebagainya. Walaupun tak berjaya menukar penaikan taraf tersebut secara otomatik, dapat bertemu dengan Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu, kumpulan pelajar ini pada tahun itu dapat bertemu dan dapat juga hal ada serta-serta khusus yang dia boleh dapat pengiktirafan sama dengan ijazah yang ditawarkan oleh universiti lain. Cuma ia semua berlaku 20 tahun kemudian, 1999 barulah dia jadi universiti. Jadi pada saya, pada ketika itu gerakan pelajar pada waktu itu dia bukanlah kata orang sembrono dia dan menuntut apa itu ini bukan hari masa depan ini. Jadi dia ada kesedaran itu. Dan dibandingkan dengan hari ini, kalau berada dalam tekanan seperti itu mungkin berhenti belajar. Ramai kita pun nampak sebenarnya ramai pelajar-pelajar yang dah tak minat belajar lepas SNM terus nak cari kerja dan sebagainya. Jadi apa yang ada mungkin rasa pernah berada pada ketika itu kita belajar demonstrasi.
apa sebenarnya kualiti yang ada pada legasi yang begitu yang mungkin dah tak ada sekarang. Ya, soalan ni jawapan sepenuh dalam buku. Saya nak buat promosi buku. Dan sebenarnya memang saya secara direct tak indirect pun saya terlibat. Ya. Semasa demonstrasi berlaku, saya dan saya sempat dalam buku saya tulis kenapa pelajar berdemonstrasi. Mereka berdemonstrasi kerana mempertahankan bangsa Melayu yang sebenarnya. Hujah saya pada masa itu, tuan-tuan, kenapa mereka marah sangat pada kerajaan? 1974, UPM daripada Agricultural University dapat University Status. UTM daripada Technical College dapat University Status. ITM dapat. Technical College pun buat diploma. Agricultural College pun buat diploma. ITM pun buat diploma. Kenapa ITM ditinggalkan? Ya, kenapa? Kenapa ITM tak dapat? Ini sebab saya nak cerita kenapa. It's quite interesting question. Bahkan yang lagi diorang marah, 1974, kita dah mula kursus-kursus yang bertaraf ijazah. Bertaraf ijazah. Bahkan honors degree. Bahkan kita ada professional program. SCCA and the rest. Setaraf dengan honors degree. But yet ITM tidak dibagi status. Dalam buku saya, 5 sebab mengapa kerajaan tak bagi. Yang pertama, kerana kita ini Melayu. Itu saya punya hujah. Itu yang saya marah. Sebab nak bagi budak Melayu ni, majoriti during my time lah, memang budak-budak kampung lah. Memang miskin gila lah. Ya, budak kampung. Macam mana nak bagi universiti pada budak-budak Melayu ni? Budak kampung, budak bodoh. Persepsi terhadap bangsa Melayu yang rendah ni cukup lama tau. Sampailah 1999. Sebab nama ITM. Masyarakat kita kalau you tak ada nama universiti, tak payahlah. Buruk sangat kita ni walaupun you ada honors program atau semua. Jadi persepsi inilah yang membuatkan budak-budak UiTM yang diketuai oleh sahabat lama saya, Datuk Ibrahim Ali. Punya hebat tuan-tuan tidak pernah berlaku dalam sejarah. Ya, dia kidnapnya kereta api. dia ambil alih kampus. Ya, dia ambil alih bas. Dia sendiri jadi driver. Budak engineering jaga bas. Dia ambil dewan makan, budak hotel catering jaga dewan makan. Ya, dia ambil alih pejabat pengarah Arsyad Ayub. Arsyad Ayub call daripada London. Arsyad Ayub terpanjat ada orang angkat. Siapa ni? Ini pengarah baru. Ya, kerana mereka marah kerana you boleh bagi sebab dua universiti ini ada bukan Melayu. You boleh bagi status universiti. Kami 100% Melayu. Budak bodoh ini daripada Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Budak Iban ni budak bodoh. Tak payah bagi dia. Itu yang dia marah. Tetapi cerita ini tuan-tuan memanglah pihak kerajaan memang cukup marah. Justru lama baru dapat status. Mana tak marah? Dr. Mahathir baru dilantik sebagai Menteri Pelajaran, datang bagi lecture di Dewan Kuliah 1. Mahathir nak berucap, budak-budak ini diceritakan oleh Mahathir dan Tuan Asma sendiri pada saya. Bila saya jadi BC nak bagi dia orang doctorate, saya pergi rumah, saya interview. Dia cerita kat saya dengar. Dia kan. Tuan Asma kata, suami saya mau jadi Menteri Pelajaran. Mestilah ya. Institusi pertama saya nak pergi mesti Melayu. Mahathir bagi lecture, dia bu. So Mahathir kata, kalau awak bu, saya balik. Budak kata, balik. Mahathir mencabut balik daripada Dewan Kuliah 1. Dia nak turun tangga, budak-budak baling selipar. Ini punya hebat budak Melayu. Nak mempertahankan Melayu, dia tak kisah siapa dah. Dia balingnya selipar. Dekat kaki Mahathir, bukan dekat badan lah. Sampai ke bawah, Mahathir masuk kereta, dia goyangnya kereta Mahathir. Dia nak kepak pintu, itu Ibrahim Ali cerita. Nak kepak pintu. Sebab Mahathir cukup marah. Bila saya jadi BC, the first hari raya, saya menghadap Mahathir dengan my wife. Saya tangkap tangan dia, Datuk Seri, saya bagi pihak bekas pelajar lama,
pelajar baru, bagi pihak staf lama, staf baru, bagi pihak pensyarah lama, pensyarah baru. Saya minta ampun dan maaf di atas kesalahan yang UiTM buat. Saya kena tebus dosa, barulah Mahathir buka hati. Tuan-tuan, cerita ini cukup bagus kita faham. Kerana orang Melayu akan memberontak kalau kita dizalimi. Itu semangat nasionalisme kita tidak akan menyayangi orang lain. Bahkan piagam Madinah, kita ikut piagam Madinah. Ya, Nabi kata, kamu bahkan Yahudi pun kau jangan nyanyi. Kau nyanyi, kau kena. Ya, jadi amalan kita daripada dulu. Tapi Nabi kata, melainkan kamu membuat sesuatu yang bercanggah. Ya, dengan perlanggaran Madinah, dengan perpaduan. Maksud sekarang ni kita dizalimi, maka kita saya bukan nak ini, tidaklah. Kalau tidak ada semangat ini, saya cukup bimbang ke belakang ini, kita makin lama makin dihimpit. Apakah kita nak berdiam diri? Saya masih ingat apabila 2010, first time saya terlibat dari segi himpun Selamatkan Akidah. Ini bos dia lah masa tu. Saya ada bagi ucapan sikit, saya pegang buku. Dan menunjukkan apa akan jadi presiden. Saya pegang buku. Dan lepas tu saya ingat 2010 juga saya dipanggil mesyuarat oleh NGO Islam. Apabila dia ikut fed up dengan pemimpin, dia tanya, apakah kita buat keputusan tak payahlah NGO, we got fed up dengan pemimpin, we just give up. I remember Tan Sri bagi pandangan, saya kata no. Untuk memperjuangkan bangsa kita, jangan give up. It's not easy. Kita kena teruskan. Apa jadi sekalipun kalau tidak ada orang bersemangat macam ini, kita give up sebab takutlah, sebab itu you are finished. Saya bagi tempoh 10 tahun. By PRU 17 paling lambat. Dengan adanya persepadanan semula, possibility juga Singapore will come in. You are finished. We have to stop all this. I put in my book, siapa nak susu lah. Sebelum siapa bercakap, saya dah bercakap benda tu jelajah saya semenjak 2010. Saya dah warning apa akan jadi kepada kita. Jadi tuan-tuan, Tuan Haji, kita jangan give up. Jangan frust. Saya tahulah frustration. Kawan ni daripada muda terlibat, saya kenal dia lah. Lama. Banyak meeting NGO Islam saya join in. Walaupun pada masa tu pihak Dewan ni bukan suka saya pun. Dia kata saya ni UMNO. Saya ni macam-macam. Saya tahu, bukan saya tak tahu. Saya menghadap Nik Aziz, tuan-tuan, bau pencen. Nik Aziz pun tengok muka saya, awak ni siapa? Saya ni tak ada kerja dah. Dah pencen. Saya hujah-hujah Nik Aziz, dia kata, you are a nationalist. Dalam Islam tidak ada semangat kebangsaan. Lebih kurang macam tu. I put in my book. Mana saya madukan muka saya menghadap. Saya tak ada kerja masa tu. Bahkan saya beritahu arwah Nik Aziz, tiket kapal terbang duit saya, hotel duit saya. Bahkan masa untuk muafakat nasional, saya bukan nak ungkit. The first time saya sewa hotel apa benda Raja Culan dekat 10,000 duit pokok-pokok. Dah baru pencen tak ada gaji. Sebab duit kurang, saya sewa pula Dewan Tunku Sulaiman kena 6,000. Tak ada duit juga. From there on in the book, saya buat mesyuarat kat rumah. 7 orang pemimpin PAS, termasuklah The MB Terengganu, masa tu dia political sect. Dia kata Hadi dah bagi signal, boleh. Itu sebelum PRU 13. Maksud tuan-tuan, kalau nak ikut, saya pun dah tak ada kerja masa tu. Saya, orang pun banyak benci saya. Pok-pok Islam ni benci saya. Saya rapat, lagi dia benci, lagi saya rapat. Kerana apa? Saya hendakkan supaya orang Melayu bersatu padu. Dan Alhamdulillah masa tu kita mesyuarat pihak diorang, pihak PAS, pihak dekat rumah saya dan keluarkan satu, kita panggil piagam 1 September. Saya submit pada Agong untuk perpaduan. So maksudnya tuan-tuan, kalau ni ikut betul-betul saya pun lama dah give up. Sekarang pun saya dah sepatutnya I told my wife, I nak give up lah. Baru ni saya dijemput oleh Kongres Ekonomi Putera punya meeting. Saya tak mau pergi. Tapi dia insist, why not you come? So ingat, okay, saya datang sekali je. Balik rumah besok dapat mesej, please give your email number. Dia nak panggil lagi. Maksudnya saya tak maulah. Saya kata saya lebih suka main dengan cucu. Saya ada 17 cucu. Bukannya sikit. Ya. Maksud tuan-tuan, dalam perjuangan kita saya minta lah. Perjuangan kita ini, you suka tak suka, you kena teruskan.
I'm talking about your anak cucu. You nampak simple tau. I pernah cakap dengan orang, kalau boleh berlaku di Palestin, boleh berlaku di Bosnia, boleh berlaku Islam Myanmar, apa ke tak mungkin berlaku. Jadi dalam buku saya catatkan, kalau pembacaan daripada Saudara Amin pun tahu, buku-buku yang saya suka baca, apa tu, Ian Buchanan lah, The Ten Parallel, and then satu lagi, dia punya hujah-hujah tuan-tuan is concrete, dia dah bagi warning. Ini Mat Saleh yang tulis. Dia kata Malaysia this will happen because DAP is memang macam ni. They put in black and white DAP gambar. Teresa Kok pun ada dalam tu, pasal NIU semua ada. Yang tulis orang putih. So saya hebohkan benda tu. Maksudnya bukan kita nak marah dia orang. Kita ni kena pertahankan dirilah. Sebab kita dah tahu fakta. Saya orang akademik. Saya banyak membaca. Bahkan masa saya buat PhD Agama and Politik, memang saya ambil satu kursus politik of negara-negara Arab. We understand lebih sikit kurang. Jadi maksud tuan-tuan, I'm worried. Deadly worried kalau kita tak berhati-hati. Kalau masih kita leka, saya bagi tempoh by 17 PRU. Ya, kita slowly akan jadi Palestin. Dia banyak langkah-langkah tu, kalau ikut Eliza Griswold, The Ten Parallel, dia akan ambil sikit dulu. Dia kata okey, yang puak-puak, yang diorang ramai, Penang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Singapura, Sabah, Sarawak, itu bagi kat dia. Kau orang Melayu, Kelantan, Terengganu ni, ambil itu first step. Ikut Palestin punya konsep, slowly lepas tu dia develop. Singapore come in, and then dia akan naik daripada ke bawah, and the whole nation might take, tak tahu, 50 years. You are not careful. Saya berani bercakap walaupun nampak begitu sensitif. I have to say it out loud. Sebab I'm deadly worried, I put in my book, buku tu. Saya berani tulis dalam buku. Saya takut. Jadi tuan-tuan berbalik kepada UiTM, dari semangat ketik ini cuma satu. Saya nak catatkan sedikit. Apabila berlaku demonstrasi memang 1,500 orang, 1,500. Ada yang kena tangkap, termasuk Barai Mali kena tangkap. So Mahathir announce, letakkan ITM di bawah Kementerian Pelajaran, jangan letak di bawah Kementerian Luar Bandar lagi. Dulu di bawah Luar Bandar, si Gapal Baba. Mahathir ambil alih. So kita bentang, masa itu saya baru dilantik sebagai timbalan dekan, umur saya dalam 25-26 tahun. Untuk memang khas untuk menjaga student demo. Itu memang saya punya tanggungjawab. Surat daripada Awang Had ada tulis, itulah tanggungjawab Ibrahim Shah untuk memastikan there's no more demonstration, memastikan memulakan kegiatan pelajar kurikulum dan lain-lain. So, 1976 dalam parlimen, ini saya nak cakap sikit. Walaupun kita aktif kena ada, tetapi kita mesti ada strategi dan time management dan cara yang betul supaya kita tidak leka. Kerana dalam Hansard Parliament 1976, dicatatkan sebab kamu semua selalu demo, akhirnya keputusan perperiksaan UiTM, passing rate is only 10%. It's in Hansard Parliament. Dalam buku saya tulis. Hansard Parliament pun saya tulis. Saya scan. Bukan saya tulis, saya scan. Dalam Parlimen mengatakan, only 10% passing rate. Saya rasa betul. Sebab masa tu yang heboh demonstrasi ni budak ITM yang budak UM. Yang budak ITM 10%, budak UM pun dapat jenis diri. At one time you check back the sejarah in 1970, 72, 78, I put in my book also. Kerajaan UMNO hantar budak Melayu buat medik di Universiti Melaya. Dia tidak ada doktor. Hampir 0% failure rate. Hampir 0%, tak ada seorang pun pas. But the same group, kerajaan hantar ke Australia, kita boleh mengalahkan orang putih mata biru. Nampak? Jadi maksudnya, jangan terlampau leka dan kita lupa kepada asas perjuangan kita. Jadi bila 10% passing rate, one more interesting point, apabila DAP melihat 10% dan Cikun dalam Hansard Parliament mencadangkan supaya UiTM dibuka
kepada bukan Melayu. That's the first time. Tan Chee Koon mencadangkan UiTM dibuka kepada bukan Melayu. So, alhamdulillah ada orang UMNO daripada balik pulau, member parlimen. Nama dia ada saya catatkan. Dia bangun, ini seronok. Dia kata, kamu ni orang Cina, depan kamu baik, depan kami kamu baik. Seolah-olah mulut kami, kamu cocok pisang, kamu bagi makan pisang, tapi yang next word ada nampak lucah sikit lah. Bontot kami, kamu cocok dengan duri. Dia kata, kami yang ada adalah tanah sekangkang kera, emas sesaga, tanah sekangkang kera, ini yang kamu nak rebut-rebutkan. Dia because kamu cari excuse nak buka UiTM kepada bukan Melayu. Sebab masa tu, tadi ada saya kawan-kawan, sebelum itu pun, sebelum merdeka, dia orang dah kaya, it's not new. Dia orang banyak terperanjat. Bila saya katakan, because sebelah kita ni ada Istana Agong, Istana Negara ni, saya tulis sejarah Istana Negara dalam buku. Orang banyak tak tahu, Istana Negaranya dipunyai oleh seorang Cina bernama Chan Wing. Orang duk ingat Sultan yang naik, dah. Didirikan oleh Chan Wing. Siapa Chan Wing? Chan Wing ni memang papa miskin daripada negara Cina. Mak dia terpaksa jualkan anak bungsu. Ini yang tulis buku tu anak dia sendiri, the daughter of Chan Wing. Jual anak bungsu untuk beli tiket supaya Chan Wing dapat datang ke sini bekerja sebagai buruh di tin mine. Ada miskin sungguh. Saya nak ceritakan Chan Wing duduk sini tak sampai 20 tahun tau. Dengan duit satu haram tak ada sebagai buruh. Tiba-tiba dia build the house, they call at that time the biggest house in Malaya. Itu semua cerita dalam buku ditulis oleh anak dia, Chan Wing. The biggest house in Malaya. Tapi more interesting point yang nak cerita, bukan saja itu. Negara Cina dibenarkan hanya bini satu, anak satu. Chan Wing sebab duduk kat Malaya, bini 8. Itu yang aku marah. Lain aku tak dengki. Bini 8, anak 24. Rumah Agong terlampau kecil, itu sebab dia jual kepada pihak kerajaan. Sebab bini dah 8. Kebanyakan harta dan bini dia, semua dia transfer ke Hong Kong. Duit-duit semua dia transfer ke Hong Kong. Saya nak cerita sebab kita perjuangan kita ni, jangan kita apologetik. Orang kata kita kena bagi sama lah. No. Government saya minta dalam dasar ekonomi baru melihat benda di balik yang saya kata reset. Kalau tidak, saya rasa macam siapa tu dia kata, Amy Chia kata, kalau masih berlaku ketimpangan ekonomi di kalangan peribumi dengan orang bukan peribumi, sampai bila kita tidak boleh tenteram? Ultimately, itu yang kita nak. So dalam buku tuan-tuan, second edition saya sebut Anwar sebab harapan saya. But I know him, dia seorang yang kuat agama PKPIM, ABIM lah, and then dia kuat dari segi baling punya kes pun, dia terlibat dari kemiskinan orang Melayu. Itu juga dalam buku saya kata, dari segi dasar pendidikan kebangsaan, saya kata sebab he is the only Prime Minister dalam sejarah Malaysia yang disokong almost 100% oleh orang Cina. Tak boleh ke pujuk orang Cina berbalik kepada dasar yang benar. No more sekolah vernacular. You ask me sampai ini hari, saya tak setuju. Walaupun dia kata itu telah dipersetujui, tidak, dalam perlembagaan tak ada. Walaupun baru ni court mengatakan sekolah vernacular, dah dikatakan bukan public school. But yet kita bagi peruntukan. Dalam buku ni saya tunjuk gambar-gambar sekolah-sekolah yang saya rawat semasa dalam MKT, in charge of, saya chairman Biro Pendidikan. Sekolah kebangsaan yang dekat bandar tau, bukan dekat kampung, dekat bandar. Bilik air busuk, bilik air tak ada pintu, tanda classroom tak ada pintu, ada tingkap tapi tak ada tingkap, tingkap pecah. Dia bawa pula, pengetua bawa saya melawat bilik contoh. Saya ketawa contoh bilik contoh, apa ni? Simen render, kopak-kopak. Dia bawa ke lab, science lab.
Saya tengok depan sensor ditutup dengan kertas. Apa pasal you cover dengan kertas? Malu Tan Sri. Tan Sri buka. Anai. Itu tahun berapa tu? Ni 2-3 tahun yang lepas. I'm not talking about 20 years ago. Sekolah dekat bandar. But yet you bagi duit kepada sekolah Cina private. You bagi duit kepada sekolah vernacular. Saya melawat dengan Tan Sri Musa. Anwar Musa. Sekolah Chinese private di KL. 5 tingkat. Bilik-bilik guru fully aircon. Tandas bersih. Orang dah kaya, itu tetap betul. Orang dah kaya, you tolong. You nak tolong orang Melayu miskin, you kata tak adil. Sebab tak tolong orang lain. Kita tengok keadaan lah. Jadi benda ni yang perkataan saya dalam itu, saya nak government reset, UMNO pun reset. Saya kata UMNO mesti berubah, kalau tidak mereka diubah. Dia ubah pun. Jadi benda-benda ni memang saya rasa sensitif lah. That's the best I can do. My last page, dalam buku dia ada 700. Ada 2 sajak. Yang pertama sajak, bersatulah bangsaku. Ya. Yang kedua sajak, pasrah. Saya buat sajak, maksudnya aku nak bercakap pun dah tak ada suara. Aku nak menangis pun dah tak ada air mata. Aku pasrah. Pasrah orang Melaka kata apa? Engkau nak mampulah engkau. Tapi apakah itu kita nak Melayu mampus? So don't do that. Kena teruskan perjuangan. Jangan marah, jangan takut. Okey, terima kasih. Terima kasih. Sharing satu peristiwa bagi saya yang sangat menarik lah. Membuktikan bahawa kadang-kadang kena ada juga elemen pemberontak di dalam kalangan Melayu ni. Kena ada watak-watak macam untuk sendiri berani. Even kita punya Perdana Menteri pun dulu pernah jadi pemberontak juga kan. Jadi dia faham bahawa ini sebenarnya satu formula yang boleh dijadikan. Saya bukan nak hukum kan, tapi itulah hakikat. Jadi kita nak buka soalan. Tuan-tuan ada masa yang agak terhad. Saya cuma boleh buka 3 soalan. Siapa yang bertanya minta senangkan diri dan halakan kepada satu soalan itu yang ditujukan seringkas yang mungkin dan selepas kumpul jadi 3 dan saya akan minta panelis kita untuk jawab. Silakan. Yang orang paling awal datang tadi ni pukul 1 sampai nanti. Ringkas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama sekali nak melayangkan bahasa sedih yang masalah apa yang disebut oleh pimpinan utama kita, apa yang disebut tadi yang dialami oleh saya tentang kerangka buat dah apa pun, maksud dia jadi kan, buat dah apa pun kerangka dia tak selesai. Kemudian banding kedua kita sebut nak selesai masalah 2 saja, ikhlas dan berani. Bila selesai masalah. Tapi persoalannya sekarang berapa orang yang berani? Membantu yang boleh tarik kau, yang berani bercakap. Ini yang berlaku pada saya. Saya penulis politik juga. Baru ni saya tulis buku pasal MB Kedah. Tak ada orang berani cetak. Pencetak tak berani. Dia adalah satu kawan tu dia berani cetak tapi kosong, tak ada nama pencetak apa-apa, semua kosong. Kemudian saya buat video baru ni, ada satu sahabat dia berminat dengan isu politik dia minta saya buat satu video berkaitan dengan ini, tajuk dia kompol membunuh. Tu dia tolong saya. Jadi buatlah sejam lebih sampai hari ini tak berani. Takut sebab ada sentuh Muhammad Zafu dan Saifuddin, orang di belakang komplot. Jadi yang saya nak sebut di sini, Datuk Tan Sri sebut tadi tentang peristiwa 74 kita tersebut, itu semua melibatkan pelajar. Tapi di belakang pelajar itu siapa? Masa itu lagi pemimpin-pemimpin politik khususnya Pak Ustaz Abu Bakar Cik, Ketua Umum Dapat, mereka main peranan. Tapi sekarang tak ada. Isu ni ending dan isu apa kan, suara pun mendapatkan. Ini yang disedih oleh pemimpin. Buat NGO, buat program sokongan orang-orang politik kalau tak keluar arahan pemimpin dia. I said, juta orang boleh keluar, tak tunggu yang besar hari keluar. Tapi kalau NGO buat, jadi saya nak cadangkan di sini,
dan minta pandangan daripada dulu. Masalah kita sekarang, kita jauh dengan pelajar. Jadi apakah yang harus dibuat oleh ahli akademik dia sendiri dan dia untuk mendekatkan diri dengan pelajar-pelajar yang sedang sekarang mereka dizalimi dengan isu JPPTN, isu penjawab awam ni. Penjawab awam ni akan melibatkan masa depan mereka yang akan jadi penjawab awam. Jadi penjawab awam akan datang ni merupakan ini isu politik, akan ditekan oleh pihak-pihak tertentu. Tak boleh cakap dah. Jadi ini masa depan ni budak-budak ni umur 18, 19 dia keluar. Jadi NGO dan pensyarah macam Afghanistan jatuh ke kerajaan yang zalim, terhubung bulan dengan pensyarah. Pensyarah bagi apa ni kesedaran kita pelajar, bangkit pelajar. Mana-mana negara yang zalim tahun 90-an dan pagi ini dia bermula dengan gerakan pelajar. Kita sekarang ni pelajar tak tahu sebabnya mungkin dia tak ada kesedaran. Saya minta mencatatkan saya kata jangan datang ini memperanan untuk kita bangkitkan pelajar sekarang ni. Tapi masalahnya ni tadi kata menurut kita tadi pelajar tak bangkit. Sekarang kalau kita bangkit dia jadi masalah tak matang pula. Itu masalahnya. Okey, jadi saya minta perhatian kepada dua-dua. Tuan boleh berkenan lagi? Nama saya Nur Ismail. Kalau nama pena penulis saya CN Al-Afghani. Jadi biasa kena tahan saya 5 tahun 4 bulan. Lawan bukan fikir saya lawan Mahathir. Tulis buku kata Mahathir macam-macam, tak ada masalah. Mahathir dia tak tahan, tapi sekarang 3 habis. Semua orang boleh cakap. Ya, jadi saya minta penjelasan daripada Ahli. Bagaimana kita nak apa ni, meyakinkan pelajar-pelajar masa depan mereka ni terancam kalau mereka tak bagi. Jadi macam mana perlu bangkitkan pelajar-pelajar kita. Terima kasih Tuan. Nanti soalan ini saya directkan kepada Tadi dulu. Kalau jawab kerana pelajar, tak apa, kita kumpul dulu soalan. Ada soalan yang kedua. Soalan pertama tentang apa rancangan kita kepada golongan pelajar. Ada soalan kedua? Silakan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zafri. Ada 2 soalan nak tanya kepada Tan Sri dan Ustaz. Yang pertamanya bila kita sebut tentang oleh nasionalis ni, bila di peringkat rakyat je, bila masuk dalam politik ni, dia rasa risau, takut hilang undi. Segala keputusan dasar-dasar yang dibuat, semangat Melayu tu hilang. Daripada dulu ni, daripada zaman merdeka, pergi kepada zaman Ketua Razak dan seterusnya, apa sahaja dasar-dasar yang dibuat mesti diseimbangkan dengan orang yang bukan Melayu. Sebab dia risau bila masuk dia pelihara dia, orang bukan Melayu akan mengundi orang lain. So di peringkat oleh nasionalis ni hanya dibincangkan sebelum dia menjadi seorang pemimpin dalam badan politik. Dan soalan yang kedua, oleh kerana masalah itu timbul, saya nak tanya, perlukah aktivis NGO Melayu ni yang sebenar-benarnya yang memperjuangkan soal Melayu ni menyertai parti-parti Melayu untuk meneruskan perjuangan Melayu yang sebenar, bukan lagi menunggang isu Melayu. Terima kasih. Itu pun soalan saya juga sebenarnya tu. Terima kasih. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Pemkasa. Saya minta Haji Amin bersabar dulu. Kalau kita lihat puak-puak liberal, puak-puak LGBT, puak-puak yang anti-Islam, puak-puak yang nakkan negara jadi sekular, dia tak give up daripada dulu. Daripada zaman Mahathir punya straight dengan IC apa semua, mereka terus berjuang. Sekarang mereka dah hampir berjaya dah. Dah nak cuba LGBT diterima. Macam-macam nak diliberalkan. Hari ini tak give up. Jadi kita pun tak boleh give up lah. Saya akan terus, Ajaran akan terus, semua akan terus insyaAllah. Jadi, Tan Sri, apa masalahnya bila student-student yang dulu kalau di kampus sama-sama di jalan raya, bersama-sama dengan perbankan, memperjuangkan kerajaan bersih, bencas rasuah segala benda macam-macam. Tapi mereka lah yang buat rasuah bila mereka bukan jalan. Apa jadi masalah di segi pendidikan di peringkat tinggi
Apa lagi sekarang ni, saya dapat tahulah perkasa ni banyak orang sampai ke macam-macam. Terutama UiTM, selepas Tan Sri tak ada, pensyarah-pensyarah yang liberal menguasai kampus. Ini jadi masalah. Jadi, apa yang perlu kita buat sebenarnya untuk membetulkan keadaan sekarang? Sebab budak-budak ni dah peringkat bawah. Kita punya subjek di sekolah pun tidak diberatkan pasal agama, dan terus pergi ke menengah dan ke IBT. Saya tahu dulu masa UiTM budak-budak hafal mesti wajib semua hafal ayat Quran. Sekarang agak dah tengok yang macam lah. Mungkin apa silapnya kita tahu. Cuba macam mana kita nak betulkan. Kalau kita lihat cara PAS, ni kita kena pergi PAS lah. Nak kira kita kena bersabar, kita kena tengok PAS juga. Daripada 1 MB, sekarang 4 MB. Berjuang perlahan. Daripada 6-7 orang MP, sekarang dah berpuluh MP. So, pendekatan PAS pun mungkin kita kena ikut juga lah. Sebab taliah dia kepada anak-anak kecil ni sampai ke besar, masih bertahan pada perjuangan PAS. Macam mana UMNO tidak boleh buat itu? UMNO ni, bila dia dapat jawatan, parti kalah dia lompat parti kerajaan. Bila parti kerajaan tu kalah balik, dia berlompat lagi. Orang yang sama juga. Sebab sekarang ni, tak sih masalahnya pemimpin Melayu sekarang. Dia percaya rezeki itu daripada tangan pemimpin, bukan daripada tangan Allah. Itu yang masalahnya. Pada dia, pemimpin ketua dia lah yang memberi rezeki dia. Ini masalah. Jadi, minta Tan Sri dengan Jamin ketua sikit lagi. Okey, terima kasih Tuan Syed. Saya ada. Okey, silakan. Last ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan semua rakan-rakan yang hadir. Saya bukan nak tanya atau nak cadang. Semua. Tapi dari segi akademik, saya nampak mereka okey. Tapi saya memang suka hadir dalam majlis ini. Saya lihat pembicara, tokoh-tokoh ini, mereka bercakap soal kesilapan dan kelemahan. Macam buku dan sebagainya itu kelemahan. Apakah cadangan sepatutnya cadangan kita patut buat dan laksanakan? Ini berbeza dengan pendatang asing, Cina, India bersama. Dia bersebut soal menindas dia, tapi tidak akan dia mereka keluar menyahut cabaran itu, maka mereka boleh lebih berjaya. 1974, tunjuk perasaan student-student, pada 74, saya dah jadi tukang gunting ke ATM, malah dekat dalam Osman. Jadi, saya dengan pelajar memang dekat. Sebab saya menggunting pelajar di maktab kata saya menggunting rambut penjara. Tahun 69, apabila berlaku peristiwa 13 Mei, bulan 10, saya jadi waiter dekat Parlimen. Saya ada, saya jaga Tengku Keramat, saya jaga Tun Razak, masa itu ada saya serve. Orang lama yang saya kenal, lepas itu saya berhenti, saya kira driver dengan Bapak Tengku. Orang Melayu yang kaya, Raja Nasrul dan Raja Namjid. Raja Nasrul, ahli Parlimen, Kuala Selangor. Dan saya ikut perkembangan. Bila maktab pindah ke Sungai Besi, 27
hari bulan 4, 1961, sewa bilik di Kuala Lumpur RM5. Tak ada restoran jual daging, kambing ayam. 1 bulan 4 kali saja. Mama akan tahu, 15-16 bulan ada daging dan ayam. 31 ada daging dan ayam. Adik saya yang cicip pelajaran, juga ada bila nak jual ayam, kena basuh tim susu. Sebab orang lain tak mampu makan kedai. Beli yang tak ada duit, beli kuah saja. Sepatutnya kita tak payah salahkan orang lain. Pada tahun 57, saya sekarang duduk di Kampung Malaysia. Siapa buat Kampung Malaysia? Mak saya. Lieutenant Colonel Stephen. Dia adalah komandan askar 1 Melayu Derajat. Oleh kerana askar ada tempat duduk, depan tempat saya itu, Harrison and Crespi dibuat 30 rumah kecil-kecil dekat. Kerana rumah lombong ni disewa RM5. Situ je Kampung Malaysia. Sebelum Malaysia. Masa itu, orang Melayu pemimpin kita pun berceramah. Sama lah dengan ceramah. Kita takut yang Melayu akan habis. Kita takut Melayu akan habis. Jadi, pendekkan cerita lah. Kalau ikut slogan, kata-kata pemimpin, cara macam ini, saya menghormati saudara Azlan. Dia tak kenal saya kenal dia. Ini Melayu yang punya pabrik kami. Dia punya. Saya itu, saya cakap, kita marah Tuan, kita marah Mahathir marah saya sekarang jadi kontraktor. Pada tahun apabila Anwar jadi Menteri Kewangan, Anwar lah yang mewujudkan negotiated tender untuk naikkan bangsa Melayu menggunakan kita Melayu tidak naik. Saya pun nak jadi kontraktor awal. Tapi lah tahu saya tak sekolah, saya tak pandai baca. Bagaimana untuk jadikan orang Melayu jadi kontraktor? Dia tak mahu jadi engineer, arkitek atau semua. Kerusus Biro Tata Negara. Keberanian yang tersiar. Kerusus Biro Tata Negara. Daripada Biro Tata Negara, bagi dia projek. Tapi hari ini Melayu yang kaya banyak adalah hasil daripada sentuhan negotiated tender Anwar Ibrahim. Apabila Anwar Ibrahim pula tak bersendapat dengan Mahathir, 98 dia turun. Rampailah bukan yang dinaikkan oleh Datuk Seri Anwar yang merana diri pada dan dia tak cakap dan sebagainya. Tapi Daim ambil. Daim teruskan lagi hebat. Hari ini usahawan Melayu langsung tak ada tempat untuk membela kedua pemimpin Melayu karena takut seperti mana yang saya cakap. Datuk Seri Anwar Ibrahim membela BPOD mewujudkan projek perumahan rakyat termiskin. Nama pun termiskin. Tapi bila Anwar turun, kerana politik, Daim dengan Mahathir buka projek perumahan rakyat. Tambah 1 tandas, tambah 1 bilik kecil. Bagaimana kita manipulasi orang-orang yang tidak mampu berfikir kerana percaya, yakin dengan wadah pemimpin. Diragakan semua orang miskin ini. Di bandaraya tumbuhkan kesatuan penduduk, tumbuhkan ini, lagakan mereka. Kerana untuk kekal kuasa pemerintahan. Walaupun saya bukan orang akademik, tahun 74, saudara Zahid ini pengasas Pasar Malam. Tapi dia korongnya dia. Dia duduk di Kampung Medan. Saya dengan dia kata, dia marah saya dia. Saya tak ada kisah untuk marah. Kesenangan, kejayaan untuk my success. Karena mulut kau kata, saya take my challenge. Bagi who I am.
Jadi pada tahun 2004 5 orang ada pasangan. Tapi hari ini mau pakai. Orang juga lagu kan. Cucu saya 12 ini. Itu boleh ringkaskan itu? Cucu saya 12 ini. Tapi yang ini bukan suka internet. Jadi tak suka internet, orang tak suka. Tetapi bila saya di Jerman, tiap-tiap 2 tahun, pameran kereta api. Orang Jerman, dia tak ada master. Because this thing not in the university. You must that, dia tak cakap. Sebab itu saya awal lagi tahu. Saya sakit. Kalau doktor kan tak dengar sakit. Macam dia nak buat. This is something wrong. Saya pun datang. Saya sakit. Jadi orang yang tahu doktor, masalah sekarang, habis sakit pun tak dengar cakap doktor tak bagi ubat. Bersinar lah kita, jumpa rasanya. Jadi sakit itu doktor tipu sakit. Orang yang macam tansin, jadi makan. Mari, persatuan kontrak dewan, dia dulu. Tapi kita tak jaya buat. Dari segi, kata dia bagi Cina apa semua. Yang semua Melayu itu semua dia pun bagi, tapi kita tak boleh tahan. Saya hadir satu majlis yang dihadir oleh Tuan Makamudin dan hadir pada tahun 1978 di New Otani Hotel di Osaka. Mahathir cakap, Dan, anda kan, Jepun macam mana nak bantu kita. Mahathir itu lagi. Masa itu ceritanya nak buat motor. Masa itu menteri pun tak ambil projek. Kita pun tak ada datang nak minta projek. Siapa menteri nak pergi luar negeri boleh pergi. Bayar sendiri. Sekarang tak boleh, kena kepung macam-macam. Tengku Matahari ada Timbalan Perdana Menteri Jepun, bagaimana nak bantu orang lain keluar daripada kelompok kemiskinan. Kerana saya 4 adik-adik, 5 tak sekolah, miskin sekali-kali. Timbalan Perdana Menteri Jepun kata, I am not the right person, aku dah cakap penting. Kerana yang bertanya itu lembu, yang menjawab lembu. Sama-sama sekali itu. Orang politiknya soalan, kena dijawab dengan menyenangkan hati. Kalau tidak, tak dapat ini. Jadi, are you serious? Nak jawab yang betul? Serius. Dia panggil seorang tua umur 82 tahun jawab. Nama dia Master Matsushita. Beliau adalah Tuan Punya Nasional pada saya. Dia kata orang Melayu tak ada can boleh dibantu dengan duit dan sumbangan dan sebagainya. Pelajaran ini. Hendak mengeluarkan orang daripada kelompok kemiskinan, hendaklah mengubah budaya. Kalau budaya dia tak berubah, tak boleh. Jepun juga kenapa dia datang hari ini? Jepun pun dia nak pandai. Jepun bila kena bom dia baru tahu tak pandai. Maknanya orang miskin dia adalah orang sombong. Jepun yang kaya ini pun sombong. Bila kena bom dia baru tahu. Jangan sombong. Jadi istilah sombong sudah orang Melayu mengajuk. Tak ada bangsa dalam dunia yang mengajuk boleh maju. Itu dia kata seluruh dunia orang asli tak boleh maju kerana dah maju. Profesor orang yang baca buku saya pun tak tahu itu. Saya tanya kawan dalam bahasa. Kalau kita tak ubah budaya sampai kiamat pun tak boleh. I prove myself. Saya 4 orang adik-adik saya. Lain pun tahu tak ada lah duduk pastikan. Mak saya mengajuk. Cakap sikit ini mak lah. Mengandung umur kau ni. Kau dengar cakap mak ni. Tak boleh. Bapak saya mengajuk. Miskin dia tak nak kawan suam. Maksud kita say. Moment to moment. Minute to minute. Hour to hour. Day to day. Week to week. Month to month. Year to year. All the day. You must learn respect people. Then you can get out from kemiskinan. Terima kasih. Okey, kita terpaksa tutup.
Jadi saya nak minta di sini kerana katakan masa kita minta 3 minit daripada setiap panelis kita. Kalau boleh jawab soalan yang diberikan tadi, ada 2 persoalan sebenarnya. Apa yang kita nak buat kepada pelajar-pelajar, dan yang kedua kepada hari ini adalah sama ada kuasa teknik ini patut dicuburi terus dalam bidang politik. Saya rasa itu sesuai untuk Adrian jawab sebab dia pun dah melalui proses tersebut. Terus rumuskan saja. Jadi nanti kalau tak sedih jawab berkenaan dengan soalan itu, terus buat sedikit rumusan. Dan Nadia Amir nanti selepas menjawab, terus buat sedikit rumusan, saya bagi 3 minit kepada kedua-dua. Silakan. Ini berkenaan dengan pelajar. Kalau dulu selepas demonstrasi UiTM 1974, dan saya dilatih sebagai timbalan dekan yang menjaga pelajar. Yang kita buat adalah khusus PTN. Khusus PTN. Bermula 1976-77 macam tu. Pelajar-pelajar diwajibkan ya, menjalani kursus PTN. Sampailah saya jadi VC 2008 apabila PH mengambil alih Selangor, MB-nya meminta supaya UiTM dibuka 10% kepada bukan Melayu. Budak-budak saya, pelajar saya, seluruh negara bangun. Daripada pelajar Shah Alam, UK membantah. Pelajar-pelajar di kampus-kampus cawangan naik spanduk, tak keluar pada kampus tapi depan gate, ya, membantah. Itu semangat nasionalisme cukup kuat. Mempertahankan langsung sampailah mereka senyap. Mereka tak berani usik. Sebab pelajar sendiri, saya sebagai VC tak suruh pun mereka bangun. Saya tak terlibat langsung. Tetapi mereka sendiri bangun. Ya, dan berarak. Ya. Tetapi pada tahun 2014, selepas 5 tahun saya meninggalkan UiTM, terpahat satu sejarah. Dalam sejarah, budak UiTM, budak Melayu yang pertama masuk DAP. Diana Sofia. Dan bertanding di Tanjung Malim. Di mana? Teluk Intan. Itu sejarah. Sebab apa dahulu budak UiTM memang terkenal very pro-government. Sebab kita ni memang budak kampung, majority start daripada 1970 berapa tu. Memang kerajaan lah, kerajaan maksud UMNO lah yang sponsor kita. Ya, saya masa student, makan free, minum free, tuition free, tidur free, dapat pula pocket allowance RM15. And setiap kali cuti, bas ITM hantar sampai depan rumah. Sampai adik-adik menjerit, abang balik. Begitu sekali dia jaga kita. Ya, itu sebab semangat budak ITM memang sayangkan government, UMNO, quote unquote lah. Tetapi orang tanya mengapa 2014 budak ITM Diana Sofia ni, mak dia wanita UMNO tau. Macam mana dia boleh join DAP? Dan seterusnya dikatakan UiTM adalah pusat parti-parti pembangkang pada hari ini. Yang pertama saya rasa selepas saya meninggalkan UiTM memang kursus BTN di stop. Itu yang saya perasan. For some reason I don't understand, tidak ada lagi kursus BTN. Jadi ini kita tidak dapat membimbing pelajar-pelajar. Memang itu mulalah pelajar-pelajar UiTM jadi anti kerajaan, anti UMNO. Dan semangat nasionalisme mereka tak kisah. Apatah lagi pensyarah-pensyarah di UiTM dalam bidang law, terutama memulakan konsep LGBT dan lain-lain. Itu saya faham memang berlaku di UiTM. Jadi bagaimanakah? Saya memang bersetuju kalau boleh kita NGO rapatkan diri dengan pelajar-pelajar. Tapi my observation lah, it's not that simple. You nak rapat, because pelajar ni pun takut kalau kita memang ada perception puak-puak yang ini mereka tidak akan berani. Dan saya sendiri ada kala saya tak menyalahkan pelajar. Semasa saya dalam biro pendidikan UMNO, memang saya bergerak seluruh Malaysia. Saya melawat semua kampus, universiti, semua universiti. Saya bagi ceramah, tapi saya nampak resistennya kerana mereka tak puas hati dengan kerajaan sebab-sebab tertentu pada masa itu, kerajaan UMNO. Setelah mula nampak kelemahan-kelemahan yang bertambah dan tidak diperbetulkan, akhirnya budak-budak pun bertukar
selera dan senang dipengaruhi. Ya, contohnya kampus kami di Raut, budak-budak nak jumpa pemimpin UMNO tak dapat, sebab pemimpin DAP even datang masuk kampus dan bantu. Benda-benda macam ni lah pada student, benda-benda kecil macam ni cukup penting pada mereka. Jadi saya tak tahulah, untuk menggerakkan pelajar memang penting pada saya. Pelajar merupakan the future leaders lah. Kalau mereka silap langkah, mereka tidak menggunakan pemikiran yang waras, mengikut emosi, tidak pandai analyze, tidak mempunyai pemikiran visionary, sifat kepimpinan, saya rasa kita akan menghadapi masalah yang cukup berat. Dan saya sendirilah UiTM, saya pernah beritahu pelajar UiTM, kita ini mewakili Melayu secara keseluruhan. Ya, pelajar kita hampir 200,000 dan kita ada kampus, 34 kampus seluruh negara. Jadi kalau bayangkan kalau budak UiTM mempunyai pemikiran yang sama, yang tidak mempunyai semangat jati diri dan nasionalisme, hancur. Ada juga yang mengatakan apa salah DAP? Tak ada salah pun. Ya, kalau DAP pemerintah pun tengok Penang maju, tak ada hal. Mereka tidak boleh berfikir secara mendalam. Jadi ini memang NGO menghadapi masalah yang cukup berat yang sebenarnya. Bagaimanapun saya rasa we cannot stop lah. Kena usaha. Ya, terima kasih. Bila saya cakap saya tentang kawasan ini, saya tidak cakap tentang isu. Saya cakap tentang sistem. Kalau cakap tentang isu, maknanya adakah kawasan kita ini boleh mengalami satu isu. Itu memang tak ada masalah. Kita telah buat pun dengan PPA, dengan Rumsted, ICE dan sebagainya, dan seterusnya kita berjuang. Tetapi kalau kita akan merubah sistem, itu adalah NGO dan itu ada kuasa. Untuk NGO masuk politik, saya tidak kenal sebab itu dah bilang status NGO dia. Cuma pendekatan NGO kena berbeza kali ini. Istilah kita berjuang berasingan, bersendirian, kita kena berjuang mempengaruhi hati. Dan saya rasa pendekatan itu perlu dibuat. Dan parti dalam konteks ini kena bersedia. Sebab saya nampak parti orang Melayu maupun parti itu saya akan tahu di sana. Jadi ini mungkin satu pendekatan baru yang harus dimainkan oleh kedua pihak, parti maupun NGO, supaya ada komunikasi dan pengaruhnya di sana. Sebab kalau nak NGO stand alone, bergerak sendiri, saya kata tadi lah, on issue base ada masalah. Kita boleh berjuang dan kita lebih keras sampai sekarang. Tetapi untuk mengubah sistem, untuk membalikan semangat nasionalisme, membalikan semangat dari diri ini, dan ada kepada keluarga pada ini,